Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk kepada bab 7 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu geometri koordinat. Okey, dalam geometri koordinat awak akan belajar tentang pembahagi tembereng garis, garis selari dan garis serenjang, di mana kita kena tahu ciri-ciri dia punya kecerunan, luas poligon di dalam satu poligon dalam satah kartesian, persamaan lokus. Okey. So kita proceed kepada 7.1 pembahagi tembereng garis. Sebelum kita teruskan, sekarang kita kena tahu apa itu tembereng garis. Okey, tembereng garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang atau jarak tertentu. Mana-mana titik yang terletak pada tembereng itu dalam nisbah tertentu dipanggil sebagai titik pembahagian. Contohnya, ada satu garis lurus, di hujung ni ada A dan B. Yang ni kita panggil tembereng garis AB. Okey, bila dikata mana-mana titik terletak pada tembereng itu, contoh satu titik saya letak kat sini. Sini titik P. P ni kita panggil sebagai titik pembahagian, di mana dia membahagikan garis AB ni mengikut nisbah, iaitu M kepada N. Bermaksud nisbah dia AP kepada PB, iaitu M kepada N. Okey, jelas. Okey, next. Contoh 1. Diberi tembereng garis PQ dan satu titik R terletak pada PQ. So, kalau keadaan macam ni, okay, A, lakarkan situasi ini menggunakan tembereng garis. So, untuk A, lakarkan. So, buat satu garis lurus. Dia bagi tahu nama garis lurus tu adalah garis PQ. Dan satu titik R terletak pada PQ. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Bermaksud, garis PQ ni dia bahagi kepada 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bahagian yang sama panjang. Sepatutnya sama panjang lah. So, titik R berada 7/9 dari PQ. Dari jarak PQ dari titik P. So, 7/9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kat mana 7/9? Dekat sini. Sini adalah titik R. Nampak? Okey. B. Adakah titik R paling hampir dengan PQ? Titik R paling hampir dengan P atau Q? R hampir dengan Q. So, titik R hampir dengan Q. Kerana kedudukan titik R adalah lebih separuh daripada tembereng garis itu dari titik P. Okey, dengan menggunakan maklumat yang diberikan, tentukan nisbah berikut. 1. PR kepada PQ. PR kepada PQ. So, PR kat sini adalah berapa bahagian? PR ada 7. Kepada PQ, semua sekali ada berapa bahagian? 9. 7 kepada 9. Okey, untuk nombor 2. RQ kepada PR. RQ kepada PR. So, RQ sini. Sini adalah 2. RQ 2 kepada PR adalah 7. Okey. Yang ketiga. PR kepada RQ. So, PR kita adalah 7. RQ kita RQ 2. Okey. 7 kepada 2. Okey, so sekarang seterusnya huraikan perkaitan antara titik R pada tembereng garis PQ dan nisbahnya. So, titik R, kita kena terangkan titik R tu.
titik R membahagi tembering garis apa? PQ dengan nisbah berapa? 7/2. Nampak nisbah dia kita ambil sini 7, sini 2. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke latih diri 7.1. Raja di bawah menunjukkan satu tembering garis AB yang dibahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Okey, baca maklumat yang ada. PQR ialah titik pembahagian dalam tembering garis itu. Tengok tu, dia bahagi kepada 12 bahagian ya. Okey, tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbahnya. Okey, 1A. Titik yang pertama P membahagikan tembering garis apa? Garis AB dengan nisbah. Okey, berapa nisbah dia? P. Okey, nisbah dia awak kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So, dengan nisbah yang A dengan P adalah 4 kepada baki dia 8. Dia jadi macam ni. Titik garis AB titik P. So, jarak A dengan P adalah 4. P dengan B adalah 8. Okey, so 4/8. Okey, untuk seterusnya titik apa lagi? Titik Q. Ni titik Q pula. Titik Q membahagikan tembering garis AB dengan nisbah 6/6. Okey, nisbah ni awak kena permudahkan. Lupa tadi. So, dengan nisbah sepatutnya 1/2. Okey. Okey, ni dengan nisbah 1/1. Okey, nampak? Okey, untuk seterusnya titik apa lagi? Titik R membahagi tembering garis AB dengan nisbah berapa? 11/1. Okey, boleh? Okey, next. Okey, jika titik S berada pada tembering garis AB dengan nisbah 5/7, tandakan dan labelkan kedudukan titik S pada tembering tersebut. So, S 5/7 awak tengok. 5 tambah 7 jumlah dia berapa? 12 kan? So, betul lah 12 bahagian. So, 1, 2, 3, 4, 5 S di sini. So, awak buat garis baru. Tandakan S di tempat yang ke-5. So, baki sini adalah 7. Di sini 5. Okey, boleh? Okey, next. Okey, raja di bawah menunjukkan titik P yang membahagi seutas tali dengan nisbah M/N. Okey, diberi AP sama dengan 10. So, catatlah AP 10. AB bermaksud panjang ni. AB adalah 35 cm. Okey, cari nilai M dan nilai N. So, awak tengok. Dia macam nisbah masa kita belajar form berapa? Form 2 dulu. 2A. Form 1. 2A. Nilai M dan N. Awak tengok. M/N.
Nilai M ni adalah 10. Okey, sekarang M tambah N. Jumlah M tambah N berapa? Nilai dia berapa? 35. Okey. Okey, so baki N ni adalah 25. Nampak? So, baki dia adalah 25. Sebab M tambah N 35. So, N adalah 25. Mana dapat 25? 35 tolak 10. Dapatlah 25. Okey, so boleh permudahkan. Kita akan permudahkan. Kita dapat bahagi dengan 5 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat berapa? 2 kepada bagi dengan 5. 2 kepada 5. Jadi, M sama dengan 2. N sama dengan 5. Okey, dah selesai. Okey, B. Huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbahnya. Okey, P apa dia? P membahagikan tali. Jangan letak biring garis. Dia adalah tali. Tali apa? Tali A, B dengan nisbah 2 kepada 5. Okey, sekarang. Jika tali itu, yang C jika tali itu diletakkan di atas paksi X pada satah kertas dengan keadaan A ialah asalan. So, tali tu dekat macam ni. A asalan. Sini A, sini B. Okey. Koordinat B ialah 21. Ni paksi X Koordinat B adalah 21, 0. Tentukan koordinat bagi P. So, dia nak P tu berapa? Okey. So, kat sini. Okey, kat sini. Nisbah dia berapa? 2 kepada 5. Nampak? So, 21 kat sini. Okey, 2 kepada 5. Okey, so kat sini awak tengok 2, 5. Okey, titik dia 0, 0. P tu kita anggap X 0. B tu 21, 0. Okey, sekarang ni paksi Y, paksi X Okey, sekarang panjang ini, panjang A ke B ni adalah 21. Okey, kita ambil nisbah dia 2 kepada 5. Okey, sekarang kalau panjang semua adalah 2 tambah 5 lah kan. So, nilai sebenar dia adalah 21. 2 tambah 5 adalah berapa? 7. So, 7 darab 3, 21. So, 5 ni darab 3. 2 ni darab 3. Dapat 6 kepada 15. Jadi, kat sini adalah panjang ni sebenarnya adalah 15. Panjang ni adalah sebenarnya adalah 6. Barulah dapat nisbah 2 kepada 5. So, titik X tu adalah 6, 0. Okey, nampak? Titik P tu. X pula. Okey. So, kita pergi kepada menerbitkan rumus pembahagi tembereng garis pada satah kertas. Okey, tembereng garis ni akan wujud dengan nisbah yang macam-macam. Jadi, kita perlukan rumus. Tapi, untuk rumus itu awak perlu tahu macam mana dia terbitkan rumus. Okey, so kat dalam buku teks muka surat 178 dah tunjuk. Okey, boleh refer dan cikgu akan terangkan macam mana rumus pembahagi tembereng garis ni. Sebab bila keluar soalan takkan kita nak main agak-agak kan. Jadi kita perlu menggunakan rumus. So, pertama, awak tengok rajah segitiga ni pada satah kertas. Okey. Satu garis lurus AB. Okey, AB. Okey, A nilai dia punya koordinat adalah X1, Y1. B, X2, Y2. Okey. MN nisbah dia. Okey. Okey, sekarang nisbah tu kita dapat daripada C per dengan DE. Okey. CD per dengan DE panjang dia. Okey. AP yang mana?
AP yang ni. AP yang kecil per dengan PB. Okey ni. Nampak? AP, PB. Okey? Boleh? Okey, sekarang CD tu adalah kecerunan. Inilah dia punya kecerunan dia. X tolak X. Nilai kecerunan kan? X1 tolak X2 per Y1 tolak Y2 atau sebaliknya. Okay, so dah dapat nilai kecerunan dia. Samakan dengan nisbah M, N. So, N tu bawa ke atas. Cikgu tulis balik. Okey, ni bawa atas darab silang. So, last kali kita akan dapat X sama dengan N. X1 tambah M. X2 per M tambah N. So, macam tu juga garisan yang ni pula. Untuk Y pula. Y pun kita akan dapat Y sama dengan N Y1 tambah M Y2 per M tambah N. So, combinationnya PXY sama dengan NX1 tambah MX2 per M tambah N. NY1 tambah MY2 per M tambah N. Okey. Dia sama juga macam konsep pembahagi dua titik tengah. Awak ingat titik tengah. Titik tengah adalah X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Okey, cara nak guna rumus. Okey, nanti cikgu tunjukkan kemudian. Okey, tengok contoh 2. Koordinat titik A dan B masing-masing adalah negatif 5, negatif 2 dan 5, 8. So, kat sini awak boleh lakar sahaja. Penting lakar tu. Okey, lakar maksudnya tak perlu ikut skala lah. Tapi awak tahu kedudukan dia. Cikgu lakar. Cikgu dapat garisan itu. Sini adalah B sebab positif 5, 8. Janganlah yang tulis negatif dekat positif kan. Awak tahu kan. Okay, so sini adalah A. Negatif 5, negatif 2. Nampak? Okay. Titik P membahagi tembereng garis P dengan nisbah 3, 2. So, kita tak tahu. Katalah kat sini. Katalah kita tak tahu, agak-agak je lah. 3, 2. Sini adalah P. P ni koordinat dia X, Y. Letak macam tu. Okey, cari koordinat titik P. So, nak cari koordinat titik P, simple sahaja. Pertama, boleh guna terus rumus. Macam mana nak guna terus rumus? Sini ya. Yang ini M, yang ini N. Okey. Kalau A, awak anggap dia sebagai X1. Y dia pun Y1. Untuk B, awak anggap dia X2, Y2. So, rumusnya adalah PXY sama dengan NX1 tambah MX2 per M tambah N. NY1 tambah MY2 per M tambah N. Okey, so masukkan dalam rumus. N apa dalam ni? Kita dah letak dah. N tu adalah 2. 2. X1 adalah negatif 5. Okey. Tambah M adalah 3. X2 adalah 5. Per 5 M tambah 2 N 3 tambah 2 untuk Y negatif pula 2 darab negatif 2 tambah M dia 3 darab 8 8 per 3 tambah 2. Okey, so kat sini kita akan dapat 1. Kat sini kita akan dapat 4. So, koordinat P dia adalah
P dia adalah 1/4. Okey, tu cara ikut rumus. Macam mana kalau cara kita tengok? Itu kita masukkan rumus 1, 1. Ataupun tak perlu ikut rumus, dia sama je. Okey, yang MN tu awak kena, kalau sini MN, kat sini 1, kat sini 2. Okey. Ni cikgu tunjuk. Sini MN, belah kat M tu adalah 1, belah kat N tu adalah 2. Lepas tu kita darab silang sebenarnya. Okey, macam ni caranya. 3 akan darab sepenuhnya ke seberang sini, ke B. Okey. 2 akan darab sepenuhnya ke belah 1 ni, A. So, awak darab je lah. Untuk PXY sama dengan, ambil dulu 2 darab negatif 5. Tambah ni untuk X. Satu lagi untuk Y. Tambah untuk yang kedua pula 3 darab 5. Tambahkan nisbah dia 3 tambah 2 ataupun 2 tambah 3. Okey, untuk satu lagi belah Y pula. Y, guna paksi Y lah. Okey, 2 darab, paksi Y dia negatif 2. Nampak? Tambah 3 darab 8 per 2 tambah 3. Sama macam tadi. So, dapatlah 1/4. Okey, boleh. Okey, seterusnya B. Okey, untuk B, titik A negatif 7,3 dan P 5 negatif 3. B dan M terletak pada satu garis lurus. Okey. Diberi P membahagi tembereng garis AB. So, sini A, sini B. Negatif 7,3. B tak tahu berapa. P 5 negatif 3. Okey, membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3/1. Nampak? Okey, M ialah titik tengah bagi AB. So, ada satu lagi titik kat sini, M. M titik tengah. Titik tengah. Okey, cari koordinat B. So, nak cari koordinat B, awak tengok. Okey, ni lakaran je ni, bukan betul-betul kan? Okey, so koordinat B. Okey, apa kita switchkan terus? Kita switchkan terus. Ini darab sini, buat je. 1 warna lain pula. Hijau. 1 darab A. Nampak? So, susun. Untuk paksi X, P5 negatif 3 sama dengan, okey, 3 darab X. Ataupun 1 darab ni pun boleh. 1 darab negatif 7 tambah 3 darab X per 3 tambah 1. Untuk Y, 1 darab 3 tambah 3 ni darab Y. Nampak? Per 3 tambah 1 tutup. Okay, so sekarang baru kita compare. 5 untuk X. So, 5 sama dengan negatif 7 tambah 3X per 4. Okay, satu lagi keadaan. Negatif 3 sama dengan, ni Y, 3 tambah 3Y per 4. Okey, so kita akan dapat 5 darab 4. Ni darab sini. 20 sama dengan negatif 7 tambah 3. Bawa sini 27 sama dengan 3.
X. So, X sama dengan 27 bagi 3, 9. Jelas? Okey, satu sini 4 darab negatif 3. Negatif 12 sama dengan 3 tambah 3Y. Bawa ke sini. Negatif 15 sama dengan 3Y. So, Y sama dengan negatif 5. So, koordinat B mesti tulis. B adalah 9 negatif 5. Okey, selesai. So, B tadi kita dah dapat 9 negatif 5. So, sekarang kita perlu cari koordinat M. Diberi M ialah titik tengah. Okey, untuk B2, koordinat M. M adalah titik tengah. Bila titik tengah, rumus dia, ini titik tengah. Okey, rumus dia dah jadi. M, X, Y sama dengan X1 tambah X2 per 2. Satu lagi Y1 tambah Y2 per 2. Kenapa tak ada nisbah tu? Sebab kalau titik tengah, nisbah dia 1 kepada 1. Bila 1 kepada 1, darablah macam mana pun, dia balik kepada asal. Okey. So, X1 negatif 7. Negatif 7 tambah 9 bahagi 2. Satu lagi Y adalah 3 tambah negatif 5 bahagi 2. Okey, nampak ni koordinat ni dan ini AB titik tengah AB. So, mesti ambil koordinat AB. So, kita akan dapat 9 tolak 7, 2 per 2. Satu lagi 3 tolak 5, negatif 2 per 2. So, kita akan dapat koordinat dia 1, negatif 1. Koordinat mesti kurungkan. So, M sama dengan 1 negatif 1. Okey, selesai. Kita pergi ke contoh B. Cari nisbah A, P kepada P, B dengan keadaan titik P1, 2 membahagi tembereng garis. Bila awak baca tu, memang awak tak nampak. So, lakar sahaja. Tak nak buat serum, buat macam gini je. So, B. Awak tengok apa yang membahagi. Bahagi P. Bila bahagi P, P kat tengah. Okey, bukan kat tengah. Di antara tu. So, P kita adalah negatif 1, 2. A kita adalah negatif 2, 1. B kita adalah 2, 5. So, dia suruh cari nisbahnya pula. So, bila cari nisbahnya, kita boleh cari dengan mana? Okey. Kita cari, masukkan rumus lah. Ambil satu bahagian dan satu bahagian. Okey, so nisbahnya huruf apa? M, N. Betul. So, M ke sini. Silangkan dia. N ke sini. Nampak? Okey, so bila dah silang, darab je. Kita ambil satu je. So, cikgu putus ambil X. Sebab X semua ada nilai. Nak ambil Y pun boleh. Tak kisah. Kita ambil satu dulu. Negatif 1 kat luar. Negatif 1 sama dengan N darab negatif 2. N darab negatif 2. Tambah M darab 2. Nampak? M darab 2. Per M tambah N. Okey, dah dapat macam tu. Ni bawa ke sini. Yang ni cikgu ambil part CX Okey. So, bawa ke sini kita akan dapat negatif M tolak M sama dengan negatif M tolak N. Negatif 2N tambah 2M. Okey, dah dapat macam tu. Asingkan M dan M, N dan N. So, negatif M tolak 3M sama dengan negatif 2N tambah N. Nampak? Okey. Ni tolak 3M ada tanya. Tolak ni 2M. Okey, so dapat negatif 3M sama dengan negatif N. Positifkan dia. 3M sama dengan N. Okey, dari sini kita buat 3 bawa sini. N bawa sini. Nampak? Dia akan jadi M per N sama dengan 3 bawa sana. Bawa sana. Sana tadi sebenarnya 1 kan? 1N kan? 1 per 3.
Cikgu ulang. Okey, ulang tayang. N ni bermaksud 1N. So, N bawa sini. So, 3M per N sama dengan 1. 3 bawa sini. Dia akan jadi M per N sama dengan 1 per 3. So, nisbah dia M sama dengan 1. N sama dengan 3. Jadi, M kepada N adalah 1 kepada 3. So, AP kepada PB adalah 1 kepada 3. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke latih diri 7.2. Titik P membahagi tembereng garis yang menyambung titik A dan B berikut dengan nisbah yang diberi. Okey, cari koordinat titik P. Okey. 1A 37, B dia -72. Okey, buatlah temberengnya. Okey, titik P dia yang membahagi, betul? Okey, so titik P dia kita tak tahu berapa. Itulah nak cari. So, A dia 37, B dia -72. Nisbah dia berapa dia bagi? 3, 2. Nampak? So, 3 darab B. Buat je terus. 2 darab A. Nampak? Silang macam itu. So, terus buat PXY. Ni kita kena cari dua-dua. So, terus gabungkan. 3 darab -7 tambah 2 darab 3 per 3 tambah 2 untuk paksi X. Untuk paksi Y, 3 darab 2 tambah ni 2 ni paksi Y lah kan. Tambah 2 nisbah dia darab 7 per 3 tambah 2. So, kita dapat negatif 21 tambah 6 per 5. Satu lagi 6 tambah 14 per 5. So, kita akan dapat negatif 3, 4. Okey, boleh? Okey, selesai 1A. Okey, untuk 1B. Okey, 1B dia lain sikit. Dia bagi nisbah tu. B, A, -4, -1, B, 2, 5. Okey. Nisbah dia 2AP kepada PB. Dari sini awak buat nisbah dia. Huruf bawa ke huruf AP, PB bawa ke bawah. PB kepada okey, bila ni awak buat je 2AP kepada PB bermaksud kena buat dalam bentuk pecahan 2AP per PB. Sama juga dengan okey, soalan ni ada pembetulan sikit. 2AP sama dengan okey, so dia 2AP sama dengan PB. So kena tukar dia jadi 2, bukan 2AP. Dia macam ni. Tukar ni bawa ke sini, ni bawa ke sini. Okey. So AP per PB sama dengan 1 per 2. Jadi nisbah dia adalah 1 kepada 2. Okey, so garisan dia macam gini. A ni B 1, yang ni P ni 2. So A -4, -1, B 2, 5. Okey. So silangkan dia. A ini 2 kat sini. 1 dengan B, 2 dengan A. Okey. Dia wajib silang. So P dia untuk PXY sama dengan
1 darab 2 tambah 2 darab negatif 4 untuk paksi X per dengan 1 tambah 2. Okey, untuk paksi Y, ambil paksi Y lah. 5 negatif 1. Nampak? Okey, so 1 darab 5 tambah 2 darab negatif 1 per 1 tambah 2. Dia mesti silang. Okey, so kat sini 2 darab 1, 2 tolak. Tolak 8 per 3. Satu lagi 5 tolak 2 per 3. So dapat negatif 6 per 3 dengan 3 per 3. Kita akan dapat negatif 2, 3. Yang ni P. Okey, boleh jelas? Okey, kita pergi ke C. Okey, untuk satu C, sama juga ni, sama dengan So, C titik A, B, awak lakar je. A kat sini, 7 negatif 3. B, negatif 3, 2. Okey. Okey, untuk P kita tak tahu. Dia bagi tahu kat situ adalah 3AP sama dengan 2PB. Okey, silangkan. 3AP per PB sama dengan 2 per 3. Jadi AP 2, PB 3 nisbah dia. So, silangkan dia macam gini. Buat anak panah supaya tak tersilap. Okey. So, PXY sama dengan untuk paksi X. So, paksi X darab je dengan paksi X dan tambah 2 darab negatif 3 tambah 3 darab 7. Nampak ni? 3 darab 7. Okey. Untuk paksi X per 3 tambah 2 ni. 3 tambah 2 nisbah dia. Untuk paksi Y, 2 darab 2 balik. 2 darab 2 tambah 3. Ini darab negatif 3. Per 3 tambah 2. So, dah tutup kurungan. Sini tak payah kurung. Silap. Okey, so kita akan dapat negatif 6 tambah 21 per 5. Satu lagi 4 tolak 9 per 5. Okey, so kita akan dapat negatif 21, 6. Negatif 6 tambah 21 dapat 15 per 5. Negatif 5 per 5. So, kita akan dapat 3 negatif 1 untuk P. Okey, boleh? Okey. Kita tengok nombor 2. Titik RPT membahagi tembereng garis yang menyambung titik A, 2H, H dan B, 2P, 3T dengan nisbah 2T. Bila baca je memang tak faham. So, apa perlu kita buat? Garisannya. Titik R tu adalah pembahagi. So, dia berada di antara. Labelkan A, 2H, H, B, 2P, 3T. Okey, R tak tahu. PT. Okey. Nisbah dia 2, 3. Ungkapkan P dalam sebutan T. So, awak tahu nisbah dia itu 2 darab B, 3 darab A. Nampak pasangannya? Okey, kemudian ambil. Kalau P bermaksud P, H, 2, ambil X je kan? So, kita buat persamaan dulu. P sama dengan 2 darab 2P tambah 3 darab 2H per 2 tambah 3. So, kita dapat P sama dengan 4P tambah 6H per 5. Masuk sini. 5P sama dengan 4P tambah 6H. P dengan P ada lagi. P sama dengan 6H. Nampak? 5P tolak 4P, P lah kan? Okey. Satu lagi keadaan. Kita buat warna ni.
Okey. Paksi Y dia. Bulatkan paksi Y dia tu. Nampak? Okey. T sama dengan 3 darab H. Kita buat turutan betul. Okey, 2 darab 3T tambah 3 darab H per 2 tambah 3. So, T sama dengan 6T tambah 3H per 5. Bawa sini. 5T sama dengan 6T tambah 3H. Nampak? Okey. Dan kat sini, T dengan T tak selesai lagi kan? So, 5T tolak 6T sama dengan 3H. Negatif T sama dengan 3H. T sama dengan... Okey, sebelum tu. So, sekarang ni kita tengok. Kita ada P sama dengan 6H. Kita ada negatif T sama dengan 3H. Dia nak P dalam sebutan T. Bermaksud dia nak P kat depan ni dah betul. H dia tak nak, dia nak T. So, kat sini, H tu kena jadikan perkara rumus H saja. 3 bawa sini. So, negatif T per 3. Nampak? Okay, so, H ni adalah negatif T per 3 masuk kat sini. Okay. P sama dengan 6. H adalah negatif T per 3. P sama dengan negatif 2T. Okay, so dapatlah jawapannya. Okay, boleh? Okay. Next, satu garis lurus melalui titik A dan B. Titik C membahagi tembering AB. So, dia ada A dengan B. Lakar je. Negatif 2, negatif 5. Satu lagi, 6, 7. Titik C membahagi tembering AB dengan nisbah 3, 1. So, sini C, 3, 1. Dan titik D membahagi dengan nisbah 1, 1. Bila dia kata membahagi nisbah 1, 1, ia bermaksud D adalah titik tengah. So, kita buat dulu koordinat C. So, C ni X, Y. Apa yang perlu disilangkan? 3 dengan B, 1 dengan A. Nampak? Okay, so rumusnya C, X, Y sama dengan 3 darab 6 tambah 1 darab negatif 2 per 3 tambah 1 untuk paksi X. Untuk paksi Y, kita ada... Tak muat patut sama baris. Okey, untuk paksi Y kita ada paksi Y dan paksi Y. Nampak? 3 darab 7 tambah 1 darab negatif 5 per 3 tambah 1. Tutup balik. So, 18 tolak 2 per 4. Satu lagi 21 tolak 5 per 4. So, kita akan dapat 18 tolak 2, 16 per 4. 21 tolak 5, 16 per 4. So, kita akan dapat 4, 4. So, C adalah 4, 4. Okey, boleh? Okey, untuk D adalah titik tengah. So, bila dia titik tengah, X1 tambah, dia titik tengah, dia punya tu 1, 1 je. So, X tambah X. Negatif 2 tambah 6 per 2. Satu lagi Y tambah Y. Negatif 5 tambah 7 per 2. So, kita akan dapat 4 per 2 dengan 2 per 2. So, kita akan dapat 2, 1. So, koordinat D adalah 2, 1. Selesai. Okay, last one, D. Titik P membahagi tembering garis yang menyambung titik A dan B dengan nisbah AP kepada PB. Cari nisbah AP kepada PB dan nilai K bagi setiap yang berikut. So, kat sini,
P ni adalah pembahagi. Untuk A, kita buat. A tulis je 1K P negatif 1, 2 B negatif 5, 10. Kat sini PB AP PB maksudnya M kepada N. Nampak? Okey. So kita tengok nilai K adalah paksi Y. Bila nilai K paksi Y, kita buat paksi X dulu. Nampak? X, X, X. Apa yang perlu disilangkan? M dengan B, N dengan A. Okey, masukkan nilai. Bila masuk nilai, untuk paksi X negatif 1. Ni yang tengah Yang tengah sama dengan N darab 1 tambah M darab negatif 5 per M tambah N. Nampak? Bawa ke sini, kita akan dapat negatif M tolak N sama dengan N tolak 5M. Okey, M dengan M. Negatif M tambah 5M sama dengan N tambah N. Nampak? So, 4M sama dengan 2N. M per N sama dengan 2 per 4. So, M per N sama dengan 1 per 2. Okey. So, nisbah dia untuk A 1 kepada 2. Ini nisbah. Okey, so dia suruh cari K pula. K adalah untuk paksi Y. So, bila paksi Y dia 2K 10. So, 2 sama dengan N darab K tambah 10 darab M per 1 tambah 2. N ni tadi kita patut tukar 1, 2. So, N adalah 2K tambah 10M. 10 darab 1 kan. Okey, per 3. Bawa ke sini. 6 sama dengan 2K tambah 10. Bawa ke sini jadi tolak. Negatif 4 sama dengan 2K. K sama dengan negatif 2. So, selesai untuk A. Boleh? Okey, kita pergi 4B. Okey, satu line. Buat je. A, 1, 2. Nak sengit pun tak apa. B kat sini. P adalah 3, 4. B adalah K, 6. M, N. Nampak? So, silangkan siap-siap. Okey, bila dah silang, masukkan nilai. Y. Sebab apa? X dia ada K. K kita tak tahu. So, ambil Y dulu. So, 4 sama dengan 2N tambah M 6M 6M per M tambah N. Bawa ke sini. 4M tambah 4N sama dengan 2N tolak 6M. So, kat sini 4M tambah 6M sama dengan 2N tolak 4N. 10M sama dengan negatif 2N. So, kat sini M per N sama dengan negatif 2 per 10. M per N sama dengan negatif. Macam mana ada negatif pula dah. Okey, sini. Atasnya tambah, bukan tolak. Silap. Tambah. Tambah. Okey, kat sini bila tambah, bawa ke sini dia jadi tolak. So, bukan 10, sorry. Tolak, so dah akan dapat negatif 2M. Okey. Okey. Kat sini bawa. Okey, kat sini betul tolak.
2n tolak. Okey. So kat sini negatif dia jadi positif per 2. So 1 per 1. So M1 N1. Jadi nisbah dia M kepada N sama dengan 1 kepada 1. Okey, selesai. Sekarang kita nak cari nilai K. So nak cari nilai K paksi X. So paksi X. X dia adalah 3. Nampak? Tanda siap-siap. 3 sama dengan 1 darab K adalah K tambah 1 darab 1 dapat 1 per 2 untuk paksi X. So kita dapat 3 darab 2 6 sama dengan K tambah 1. 6 tolak 1 sama dengan K. K sama dengan 5. Okey, selesai B. Okey, kita pergi kepada C. Okey, untuk C garis A. A pula ada K 3. B adalah 2 8. P kita adalah 6 4. So M N. Silakan siap-siap. M darab B N darab A. Okey. Kemudian apa nak guna? Paksi Y ke paksi X? Paksi Y sebab X dia ada K. So Y. Tanda siap Y. Tengah dia apa? 4 sama dengan 3N tambah 8M per M tambah N. Bawa sini. 4M tambah 4N sama dengan 3N tambah 8M. M dengan M. 4M tolak 8M sama dengan 3N tolak 4N. Negatif 4M sama dengan negatif N. Positif kan? Okey. M per N sama dengan 1 per 4. So, M kepada N sama dengan 1 kepada 4. So, dah dapat 1, 4. Bolehlah kita cari K dia. K dia paksi X. Nampak? Okey, 6 sama dengan K. N dia 4. Okey, 4 darab K, 4. K tambah 2 darab 1 per 1 tambah 4. So, dapat 6 darab 5 sama dengan 4K tambah 2. Betul ke ni? Okey, kemudian 30 sama dengan 4K. 30 tolak 2. 30 tolak 2. 28 sama dengan 4K. K sama dengan 7. Okey, selesai C. Okey, kita pergi ke D. Okey, untuk D, lakar je A. A negatif 3, negatif 2. B 2, 8. P tak negatif 1. K M N. So, silakan siap-siap. Nampak? Silakan je. Okey, kemudian kita tengok maklumat apa yang penuh. Yes, paksi X. Okey, so dengan paksi X, negatif 1 sama dengan N darab negatif 3. Negatif 3N tambah M darab 2. 2M per M tambah N. Bawa sini. Negatif M tolak N sama dengan negatif 3N tambah 2M. Then negatif M tolak 2M sama dengan negatif 3N tambah N. Nampak? So, kita dapat negatif 3M sama dengan negatif 2N. Then 3M sama dengan 2N. M per N sama dengan 2 per 3. M kepada N sama dengan 2 kepada 3. Kepada ni Okey. Next, dah dapat 2, 3. Okey. Kita cari K. K adalah paksi Y. So, nampak? K kat sini. K kat yang tengah mesti kat depan K sama dengan 3 darab negatif 2 tambah 2 darab berapa ni? 8 per
2 tambah 3. So, K sama dengan negatif 6 tambah 16 per 5. K sama dengan 10 per 5. K sama dengan 2. Okey, selesai 7.2. Kita akan sambung dengan penyelesaian melibatkan tembereng garis. Okey, jumpa lagi.